Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dengan ucapan salam bahagia dan harapkan kita jaga pembatasan atau jarak sosial dan kesihatan keluarga dan jiran. Pada hari ini, satu isu yang hangat akan diperbincangkan ialah soal pemandu mabuk. Dan saya akan cuba ulas, lepas itu tentang keberlesatan ekonomi dan juga menyentuh tentang masalah sewa beli ini. Dan untuk segmen itu saya akan menemu bual YB Jason Ong, Pulau Pinang, dan juga Ustaz Syukri Mat dari Batang Kali. Berbalik bersoal pemandu mabuk ini, kesan itu parah. Ya, tidak jumlah besar, tetapi bila mabuk hilang akal, jadi merempuh dan menyebabkan kemalangan parah bagi sama ada pemandu lain ataupun penguatkuasa. Dan ini menimbulkan kemarahan masyarakat dan sewajarnya tidak akan segera diambil. Dari segi hukum memang ada Akta Pengangkutan Jalan 433, tetapi didapati penguatkuasaan itu terbatas kerana hukum itu harus lebih diperketatkan. Dia di barat pun ada, tidak boleh memandu tatkala minum walaupun tidak mabuk kerana kemungkinan bahaya itu ada. Jadi oleh demikian kita harus perketatkan undang-undang. Ada cadangan kerajaan sekarang menyusuli apa yang dicadangkan oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelumnya supaya diperketatkan undang-undang. Dan saya fikir masalahnya sekarang ini ialah Parlimen tidak bersidang. Kadang-kadang orang nak tanya ini jawapan dia. Ya. Bagaimana kita kata, mengapa kita desak Parlimen harus bersidang segera. Kalau ada Akta Pengangkutan Jalan mau dipindah, nak hukum pemabuk yang tak kala memandu. Bagaimana kita nak hukum dan undang-undang baru hanya dengan kelulusan Parlimen. Oleh demikian, saya usulkan dan menyokong langkah cadangan diambil untuk menetapkan kesan pengesan alkohol bagi pemandu untuk mengelakkan daripada kemalangan dan jenayah dilakukan ke atas orang lain. Ya. Dan keduanya, hukuman yang lebih berat supaya benar-benar menghalang jenayah ini berulang. Dan saya minta supaya hal ini disegerakan. Ya, dan tidak ada satu kelonggaran pelaksanaan hukum bagi pemandu mabuk sama ada alkohol atau dadah yang akan memudaratkan nyawa manusia. Sudah, Jabatan Perangkaan Malaysia telah menerbitkan satu laporan Malaysian Economic Survey Review. Ya. Yang saya nak tekankan di sini ialah tentang unjuran pengangguran. Apa yang berlaku setakat ini hampir 3.5%. Dan ini hanya permulaan COVID. Ya. Dan kalau kita lihat umpamanya pengangguran yang diunjurkan oleh Malaysian Institute of Economic Research untuk sehingga akhir tahun mungkin mencecah 9.2%. Kalau Malaysian Employers Federation, itu lebih parah. 13%. Ini jangkaan 0.5 juta, 1 juta yang akan menganggur ni, aku dibuang kerja. Ini suatu yang sangat mengunsingkan. Ya. Kerana bila dia hilang pekerjaan, pendapatan, sewa tak boleh dibayar, persekolahan anak-anak terjejas dan ekonomi tentunya tidak akan berkembang. Jadi oleh demikian kita mengusulkan kerajaan supaya mengambil beberapa langkah untuk melihat kerangka ekonomi secara menyeluruh. Ya. Sekarang ini kita belum lagi mengemukakan selain daripada pakej rancangan ekonomi yang satu part. Tetapi tentang penyelesaian masalah-masalah ini, saya tahu ada keterbatasan, ada lagi pembatasan PKP
dan sebagainya, masalah keselamatan dan kesihatan, tetapi kerajaan harus sekarang mengadakan sesi perbincangan lebih luas dan merangka satu garis panduan kerangka ekonomi, bagaimana menyelesaikan, bagaimana boleh kita gerakkan kegiatan ekonomi awalan dengan cara terbatas tetapi tidak menjejaskan kepentingan keselamatan rakyat dan dapat mengurangkan beban. Ya. Jangan kita anggap ini sebagai angka. Berapa peratus? 9%. Berapa peratus? 13%. Tetapi cuba kita lihat umpamanya maksudnya apa? 1 juta orang hilang pekerjaan. Maknanya 1 juta keluarga akan menanggung beban akhir tahun. Kalau tidak ada langkah-langkah lebih agresif, lebih berani, fokus tentang pertumbuhan ekonomi, fokus tentang gerak kerja ekonomi untuk menyelesaikan sebahagian daripada masalah ini. Jadi untuk sesi ini saya hanya tekankan soal pengangguran dan soal unjuran pengangguran. Saya tegaskan semula, iaitu untuk suku tahun pertama sudah pun naik, tetapi ini hanya permulaan. Mac, April hanya permulaan COVID-19 dan langkah-langkah dan kesannya akan dilihat di suku tahun kedua, dan unjuran sehingga akhir tahun itu sangat parah dan belum ada langkah-langkah diambil untuk menunjukkan bahawa kita bersedia ambil tindakan, dan sebahagiannya sebagai program bantuan atau subsidi upah yang diberi kepada SMEs itu sebahagian, ya. Tetapi syarikat-syarikat Persatuan SME merasakan langkah-langkah diambil itu belum mencukupi untuk dapat mempertahan kadar gerakan SME di negara kita. Minggu ini kita dikejutkan, malah di seluruh dunia, melihat paparan, bantahan, kemarahan, kegelisahan rakyat Amerika dari kota-kota besar hingga kota-kota kecil. Punca terakhir adalah pembunuhan George Floyd, kulit hitam Amerika, di tangan pegawai polis penguatkuasa keselamatan di Minneapolis. Ini seperti yang kita sebut bukan perkara baru, ya. Yang menyebabkan kemarahan ialah kerana faham perkauman sempit, kebencian kaum, penghinaan terhadap kulit hitam dan kulit berwarna selama ratusan tahun. Ini telah kita kupas dalam Facebook Live berbulan, dan setengah-setengah orang dia mencurigai, ya. Dan sekarang ada tanya, apa sebab kita kaitkan dengan Amerika Syarikat? Sentimen benci kaum ini dia terpakai bagi semua, ya. Sebab itu Islam mempunyai satu agama itu diri tegak untuk menghilangkan kebencian kaum. Saya pernah sebut tentang apa yang disebut oleh sejarawan Arnold Toynbee, extinction of race consciousness, iaitu penghapusan faham kaum yang sempit itu adalah satu intipati faham agama. Itu faham agama, ya. Saya tidak maksudkan dengan penafsiran sempit agama yang menyebabkan kekeliruan. Tapi berbalik kepada soal di Amerika Syarikat ini, ia hanya menunjukkan bagaimana punca masalahnya, ya. Punca bila ada sikap meremehkan, menghina, dan seperti mana kita lihat dalam paparan video dan foto yang banyak, kita harus faham puncanya adalah sikap diskriminasi kaum, benci kaum, hina orang kulit hitam, menindas mereka. Akibat tidak ada buktinya ialah berlakunya saban bulan pembunuhan, penghinaan, diskriminasi seluruh Amerika. Akibatnya bantahan. Sampai keseluruhan bantahan itu demonstrasi aman, ya. Tapi yang dipaparkan tentulah ada beberapa kes di mana pelanggaran hukum kerana kemarahan yang memuak di kalangan masyarakat. Saya kenangkan Martin Luther King, pejuang kulit hitam unggul Amerika Syarikat,
yang pernah menyuarakan dengan lantang punca masalah tersebut. And what is that America has failed to hear? It has failed to hear that the plight of the Negro poor has worsened over the last few years. It has failed to hear that the promises of freedom and justice have not been met. And it has failed to hear that the large segments of white society are more concerned about tranquility and the status quo than about justice, equality, and humanity. And so, in a real sense, our nation's summers of riots are caused by our nation's winters of delay. Sudah kenyataan ini 1967. Sekarang 2020, ada sedikit kemajuan, tetapi belum dapat mengikis faham perkauman yang menyebabkan meledaknya bantahan seluruh Amerika Syarikat sebagai pengajaran di Amerika dan pengajaran bagi dunia dan pengajaran di Malaysia. Ada beberapa langkah yang diambil oleh kerajaan dalam pakej rangsangan yang dapat mengurangkan beban hutang dan menangguhkan moratorium hutang seperti yang dikenakan oleh CGC kepada SMEs, dan ini juga disuarakan oleh mereka tentang kemungkinan beban itu bertambah setelah penangguhan ini berakhir dan kegiatan ekonomi belum dapat terangkat. Tapi dalam konteks perbincangan kita menyambung hal ini ialah soal moratorium sewa rumah yang kini membebankan rakyat. Keadaan semasa menunjukkan bahawa jumlah pengangguran bertambah dan oleh demikian masalah itu terbeban kepada penyewa rumah. Sebab itu untuk segmen ini saya telah menemu bual pertamanya saudara YB Jason Ong, dan untuk mendengar sendiri tugas dan peranan ADUN dalam menangani masalah ini dan merujuk kepada kenyataan beliau. Jadi sekarang kita bersama dengan saudara Jason Ong, YB dari Kebun Bunga Pulau Pinang. Jadi saya pertamanya nak ucap terima kasih kepada saudara YB Jason yang sedia bersama kita, dan keduanya menanyakan tentang kenyataan beliau menyentuh tentang moratorium penangguhan sewa rumah yang membebankan masyarakat sekarang. Baik, terima kasih Datuk Sri. Seperti yang kita sedia maklum bahawa pandemik COVID-19 ini merupakan satu gejala penyakit atau virus yang begitu meluas dan melibatkan semua pihak di seluruh dunia. Dan ramai yang terkesan, terutamanya pada waktu ini, kita dapat bahawa ramai penyewa rumah, terutamanya untuk rumah kos rendah sederhana, ada yang telah di-retrench. Mereka memang menghadapi masalah untuk membayar sewa. Dalam konteks ini, perlunya kita ada satu undang-undang yang bernas, yang boleh membantu bukan saja di pihak penyewa-penyewa tetapi juga tuan punya rumah. Seperti yang dicadangkan oleh Datuk Sri Anwar, ini memang bernas bahawa perlu ada satu seperti yang dicadangkan macam moratorium. Tapi untuk konteks pembayaran sewa ini, kita boleh terjemahkannya sebagai penangguhan pembayaran sewa oleh penyewa yang tidak mampu kerana kehilangan kerja pada waktu ini. Jadi apakah mekanismenya? Sebab ada banyak keadaan yang berbeza. Sebab ada landlord yang saya faham yang tak begitu kaya, ada yang sudah kaya. Mungkin dia punya hartanah dia sudah habis bayar sewa, ansuran kepada bank. Ada yang masih tengah membayar ansuran kepada pihak bank.
Jadi kalau kita minta pengurangan ataupun tangguhan pembayaran sewa untuk contohnya 3 bulan, 6 bulan, ini juga akan menyusahkan pihak tuan punya rumah. Jadi dalam konteks ini, tuan punya rumah juga memerlukan bantuan kewangan daripada pihak kerajaan melalui stimulus package dan juga bagi pihak penyewa. Kalau kita menanggungkan 6 bulan, adakah 6 bulan ini mencukupi untuk membantu penyewa tersebut menghadapi masalah? Ini boleh dilihat sebagai satu langkah yang mungkin sementara. Jadi apa yang akan berlaku selepas 6 bulan atau 3 bulan penangguhan ini? Kemungkinan penyewa tersebut rumah dia masih tidak dapat mencari kerja. Ataupun dia dapat cari kerja tetapi mungkin dia punya pendapatan sudah berkurangan. Jadi kita masih belum dapat menyelesaikan masalah pihak penyewa ataupun tuan punya rumah. Jadi undang-undang yang bakal digubah ni mesti fleksibel. Mesti dapat match dengan realiti di bawah. So selalunya kita dapat lihat kerajaan memang dia akan memperkenalkan banyak polisi, regulasi. Tetapi regulasi dan polisi sedemikian selalunya dia tak berjiwa, tak bernyawa. Many a times the policies, the laws made by the government, they are lifeless. Dia tak boleh fikir. Kadang-kadang kaki tangan kerajaan dia menghadapi banyak masalah bila dia execute, melaksanakan polisi dan juga undang-undang tersebut. Dia susah untuk apply, susah untuk terpakai. Sebab apa? Seperti yang saya sebut tadi. Kalau kita bagi dia tangguh 6 bulan. Selepas 6 bulan, dia masih tak dapat kerja. Macam mana? Jadi, bantuan kewangan has to come in. Jadi yang dicadangkan oleh saudara Jason ialah moratorium penangguhan okey, ya, tetapi harus diteliti kerana ada kes di mana penyewa itu dah jadi penganggur, dibuang kerja. Ya. Jadi hal ini mesti diteliti. Jadi, mungkin dalam konteks ini kerajaan harus merangka undang-undang. Saya tak tahu undang-undang ni nak bentang di mana, parlimen tak bersidang. Tapi undang-undang dan kemudian mengenal pasti dan fleksibel. Umpamanya kalau dia penyewa itu masih bergantung pada bank. Jadi penyewa tak boleh bayar ke rumah dan kita kalau bagi penangguhan, rumah itu pula nak kena bayar ke bank. Jadi undang-undang ini harus lebih komprehensif. Ya. Gitu. Ya, dan juga inklusif. Dan dia mesti fleksibel. Dia mesti ada cara yang lebih, bukan saja sekadar flexibility, tapi ini dia kena link bersama dengan JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab dia punya isu sekarang ni bukan sekadar untuk bayar sewa saja. Dia punya upaya untuk bayar sewa ni kehilangan sebab pandemik, dia hilang kerja. Jadi pihak JKM juga kena bekerjasama dengan kerajaan. So ini melibatkan agensi kerajaan yang lain. Terima kasih saudara Jason Ong. Ini pengalaman di tahap bawah sebagai seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, sekarang kita beralih ke Batang Kali, Selangor, menemui seorang mantan pegawai unit agama Jabatan Agama Islam Selangor yang sudah bersara tapi tanpa pencen dan punya 9 anak, universiti Senggalah Tadika, dan mengalami masalah kerana tidak dapat keluar rumah di zaman COVID-19. Jadi saya akan bertemu bual dengan Ustaz Syukri Mat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kita sedang bincang soal masalah perumahan dan sewa dan kita nak gesa kerajaan supaya menangguhkan sekurang-kurangnya moratorium penyewa
bayaran bagi penyewa sehinggalah mereka mendapat pekerjaan. Jadi Ustaz Syukri selaku yang terlibat dengan 9 anak ini, bagaimana pandangan? Alhamdulillah, bila mana ada ruang ini untuk kita luahkan sedikit masalah yang selain daripada banyak lagi masalah-masalah orang lain. Tetapi bagi saya dalam suasana begini, dengan tanggungan 9 orang anak, semua berada daripada yang sulung berada di universiti lagi, dan sehingga kepada yang ke-9 berada di tadika, dengan pendapatan yang selama ini saya bertugas semua sebagai pemberi kuliah kitab di surau masjid seluruh Selangor dan wilayah. Tetapi dengan PKP ini dan juga PKPB ini, masih lagi ada kekangan di mana pemberi kuliah seperti kami ini tidak dapat meneruskan tugasan. Maka dengan itu sedikit sebanyak memang hilang teruslah kita punya punca pendapatan, dan bertambah beban lagi apabila pihak tuan rumah setiap bulan memerlukan sewa yang mana diberikan rumahnya untuk kita sebagai penyewa perlu menjelaskan. Jadi maka sebab itu kita harapkan apa yang boleh dibantu, harap dibantulah, begitulah. Kita harap kepada sama ada pihak kerajaan lebih lagi daripada pejuang Datuk Seri lah. Baik, terima kasih Ustaz. Sebab tu dia melibatkan sekarang ratus ribu orang, ya. Dia bukan dia tak mau bayar, tapi dah hilang kerja atau hilang peluang nak cari kerjaan, macam Ustaz kata pendakwah bebas ke masjid-masjid dan surau ni. Jadi oleh itu kita mengusulkan supaya ada moratorium, penangguhan, ya, pembayaran sehingga orang tu dapat kerja. Itu boleh. Baik. Tapi kita juga kadang-kadang sewa rumah, dan orang itu pendapatan di situ aja. Ataupun dia sewa rumah, kita sewa rumah, dan rumah dia belum bayar lagi kepada bank. Sebab itu dalam peraturan ini kita kena ambil daripada peringkat bank kepada penyewa dan kepada tuan punya rumah dan penyewa. Jadi itu yang kita gesar, sebab ini harus dilakukan. Kalau tidak, bukan Ustaz Syukri pilih untuk tak mau bayar. Selama ini pembayar tak pernah ada masalah. Cuma bila terhad peluang pekerjaan. Sebab itu kita minta kerajaan, dan sementara itu saya percaya Badan Sukarela dan kawan-kawan yang prihatin akan cuba ringankan beban Ustaz, insya-Allah. Tetapi jangka pendek ini kerajaan patut mengambil alih tugas ini, kerana dia melibatkan tak mampu kita cari dana untuk bantu ratus ribu orang, melainkan dia satu tanggungjawab kerajaan. Itulah pandangan, nak minta pandangan Ustaz tentang perkara ini lah. Ya, saya sebagai penyewa, kita merasa bertanggungjawab untuk menjelaskan sewa yang diminta, kerana kita pun bertumpang di rumah dia walaupun kita ni sebagai penumpang yang berbayar. Tapi sekiranya mana kita tidak menjelaskan sewa, maka kemungkinan besar kita disuruh keluar dan sebagainya. Dan kita juga mengambil kira walaupun kita berada dalam kesukaran, tekanan sebagainya, dan kita pun mengambil kira kemungkinan besar tuan punya rumah pun dia pendapatannya adalah daripada penyewaan rumah dia. Maka mau tak mau, dalam susah macam mana, biar kita tak makan, tapi sewa didahulukan. Betul. Berapa bulan dah Ustaz tak bayar ni? Ya. Ustaz tak bayar berapa bulan dah? Setakat ni memang saya bayar terus menerus. Walaupun kita biar tak makan, tapi kita bayar. Oh. Jadi maknanya bayaran itu menyebabkan belanja anak-anak makan minum tu dah jadi urusan-urusan lain. Ya. Tu nampak Ustaz kurus sikit dah. Sebab dia ada kaitan juga macam saya lihat, contohnya macam anak saya tadika. Anak kita tadika, pihak tadika kata dia pun kena bayar sewa. Bangunan yang dia sewa untuk dijadikan tadika tu. Maka di situ dia minta supaya parent juga menjelaskan bayaran persekolahan anak tadika itu, walaupun anak kita tak pergi ke sekolah. Jadi di sini pun menjadi satu bebanan juga kepada kita. Tapi di situ dia punya poin yang kita nampak sebenarnya adalah sewa. Terima kasih Ustaz. Sebab apa ini, sebab tu saya pilih dalam Facebook Live, dia kadang-kadang kita bercakap di atas. Orang atas ni dia kira angka-angka aja.
Jadi saya pilih untuk cakap sendiri. Ustaz, tengok di bawah ni kadang-kadang tak sama seperti mana perbincangan wacana di atas. Sebab itu saya ucap terima kasih kerana Ustaz nampak. Ustaz bercakap tadi sewa rumah. Kesan kepada makanan di rumah. Kesan kepada tadika dan bayaran teka. Dan juga tuan punya rumah. Jadi semua ini menyebabkan kita harus ada penyelesaian yang lebih komprehensif. Saya ucap terima kasih Ustaz sebab membantu. Sementara itu saya bagi jaminan insya-Allah di Batang Kali ni, Ustaz di Batang Kali, tak mana ni Batang Kali Ustaz? Saya di Liga Mas. Oh, Liga Mas. Baik. Kita dicari ikhtiarlah untuk bantu sedikit insya-Allah dalam masa singkat ini. Terima kasih sekali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, saya ucap terima kasih kerana melayani perbincangan ini dan seperti mana kita tahu masalah kemelesatan ekonomi, pengangguran jangan dianggap hanya angka, jangan terbuai dengan propaganda, tetapi lihatlah nasib yang ditanggung oleh keluarga ini termasuk kaitannya dengan masalah sewaan yang akan membebankan mereka dan keluarga. Yang kedua, kita belajarlah daripada pengalaman, kekejaman dan kegagalan sistem di Amerika Syarikat itu dalam menangani masalah rakyat mereka, terutama yang berwarna, yang relatif lebih miskin daripada golongan kulit putih. Sehingga kita bertemu lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.